Kota Baru, 89,8 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus saja setia mendengarkan kami pada waktu ini. Pena juga Hazrul masih lagi temani anda untuk Warna Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan seperti biasa, di setengah jam yang terakhir untuk hari Isnin ni, kita ada segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat kita yang prihatin, sahabat-sahabat kita yang sentiasa ingat pada orang lain yang memerlukan dan sentiasa menjadi yang pertama untuk membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Dan hari ini Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia nak meraihkan kita-kita insya-Allah semua yang prihatin tambah-tambah lagi dalam tempoh pandemik COVID-19. Ya, dan kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Islamic Relief Malaysia di bahagian program IRM, iaitu kita bersama dengan pegawai kanan dan juga pegawainya Brother Izzat bin Ruslan dan juga Sister Ramlah Halim pagi ini ya. Assalamualaikum Bro Izzat dan Sis Ramlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sis Ramlah tolong unmute-kan. Mana bass suara kau bang? Tidak aku dengar bass suaranya. Di mana suaranya? Okey, unmute dulu. Kita nak unmute dah. Minta tolong. Alright, baik. Okey. Apa khabar Ramlah, Izzat, sihat Sihat, alhamdulillah. Brother sihat Alhamdulillah, sihat. Baik. Kami di sini macam inilah meneruskan tugasan dan nampaknya sahabat kita pagi ni pun seorang di 2S seorang di Subang, seorang di Sandakan. Ya, betul. Tapi insya-Allah kita tetap nak teruskan keprihatinan kita dan pastinya dah lebih kurang setahun lebih kita berhadapan dengan tempoh pandemik COVID-19, bukan di Malaysia saja tapi seluruh dunia kan berhadapan dengan isu pandemik ni. Jadi mungkin sejauh mana prihatin kita, adakah naik turun ke, dah pudar ke ataupun masih lagi istiqamah. Mungkin Bro Izzat nak kongsikan sikit dalam tempoh pandemik ni macam mana suara pula macam mana Islamic Relief Malaysia meneruskan keprihatinannya. Ya, silakan. Baik, terima kasih IKIM atas dijemput untuk ni berkongsi. Baik, untuk info bantuan kami pada tahun 2020 lah sebab sekitar setahun kalau ikutkan lebih dah ni. Jadinya MCO pada mulanya bermula pada 18 bulan 3 2020. Maka daripada situ kami mula buat perancangan untuk macam mana kita nak bantu dan alhamdulillah mula target kami pada tahun 2020 adalah 800 sahaja pada mulanya. Namun semua bertambahlah, bilangan ni makin bertambah kerana atas sumbangan daripada orang ramai, daripada orang awam dan masyarakat Malaysia sini. Dia meningkat kepada 970 keluarga bersamaan dengan 4,890 penerima yang telah kami bantu pada tahun 2020 dan insya-Allah dan nombor ini makin meningkat pada tahun 2021 lah. Jadinya sumbangan yang kami berikan kami boleh bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama kepada ahli keluarga yang terkesan dan yang kedua ialah kepada fasiliti perubatan sendiri. Jadinya kepada ahli keluarga ni kami memberi bantuan pack makanan serta kit kesihatan seperti face mask dan juga hand sanitizer lah, pencuci tangan tu kepada setiap penerima yang mengalami inilah pandemik dan juga terkesan dengan MCO. Dan yang kepada fasiliti perubatan pada kami telah memberi antaranya ialah 2 peti sejuk pharmaceutical kepada Hospital Tengku Jaafar di Negeri Sembilan. Ini adalah usaha sama dengan Ansara Taiping. Yang keduanya kami juga memberi sumbangan 10 unit sleeping chair, hospital sleeping chair kepada Hospital Putrajaya. Jadi ini antaranya lah yang sumbangan kepada pihak kepada fasiliti perubatan di hospital. Inilah dia dan untuk 2021 ni pack makanan masih lagi dijalankan seperti sewaktu tahun baru Cina, bulan puasa. Memang kami menjalankan bantuan pack makanan dan
itu lebih meluas lagi lah di seluruh Malaysia. Dan juga untuk antarabangsa pula, kami ada memberikan bantuan kepada ni antaranya lah kepada 2,750 penduduk di Bosnia. Ini kami beri bantuan kit kebersihan. Dia lebih besar lagi, iaitu dia selain daripada hand sanitizer, kami juga beri sabun, sarung tangan dan juga face mask serta risalah langkah-langkah untuk penjagaan penjagaan COVID-19 ni lah untuk diberitahu kepada halayak ramai. Selain itu 7,659 pek makanan diberikan kepada penduduk Gaza sepanjang waktu bulan Ramadan. Serta paling terbaru ialah di Nepal, pemberian sumbangan stok perubatan kepada 3 hospital di daerah Rautahat, serta 800 keluarga di situ akan menerima pek makanan juga. Itu antara sumbangan dan bantuan yang telah kami berikan. Itu di dalam dan luar negara semuanya kita santuni tambah dalam tempoh pandemik ni, dan itu juga merupakan sebahagian sumbangan sahabat-sahabat dermawan kita yang pemurah hati nak membantu mereka yang memerlukan. Okey, mungkin Sri Ramlah pula mungkin sebab kita fahamkan ramai penduduk di Sabah ni sangat memerlukan bantuan kemanusiaan, terutamanya ketika berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Jadi mungkin Sri Ramlah boleh kongsikanlah mengenai situasi dan juga perkara ini. Di Sabah pula, Abah. Silakan. Okey, terima kasih. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak IKIM FM dan DJPN dan DJ Azwan atas session kita pada pagi ini. Dan kalau kita cakap tentang Perintah Kawalan Pergerakan ni merupakan satu tindakan yang harus diambil oleh kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 daripada merebak kan. Jadi tapi kita juga tahu bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ni banyak memberi kesan, terutama kepada kesan ekonomi kepada golongan yang terjejas, terutama masyarakat asnaf, masyarakat B40 dan ke bawah. Dan maksud saya B40 dan ke bawah ni sebab di Sabah sendiri, kalau kita semua tahu bahawa di Sabah ni ada golongan masyarakat generasi pelarian atau lebih kita kenali sebagai stateless people yang mereka ni tidak mempunyai sebarang dokumen kan. Jadi mereka ni tidak diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Jadi kita tahu kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai bantuan seperti bantuan Prihatin Rakyat, dan sebelum ni pun ada bantuan bakul makanan tapi hanya untuk rakyat tempatan. Tapi bagaimana pula dengan rakyat-rakyat macam stateless dan juga generasi pelarian yang saya cakap tadi tu kan. Jadi mereka ni sebenarnya kebanyakannya memang bekerja mencari pendapatan harian. Maksudnya ramai yang menjual hasil hutan, hasil pertanian atau tangkap ikan untuk perbelanjaan sehari-hari. Tapi bila PKP ni dilaksanakan, mereka juga turut duduk rumah dan tidak bekerja. Jadi mereka adalah merupakan golongan yang sangat-sangat memerlukan bantuan makanan, dan mereka banyaknya mereka ni berharap kepada NGO ataupun individu-individu yang prihatin lah untuk memberi sumbangan kepada mereka. Jadi kalau kita tengok pun jumlah masyarakat stateless ni sebenarnya agak ramai di Sabah, dan memang dari awal tahun ni memang kami berusaha untuk menjejak dan memberi mereka bantuan yang selalu diberikan oleh Islamic Relief Malaysia, terutamanya pek makanan juga dan juga pek kesihatan seperti face mask dan juga hand wash liquid. Macam itulah. Itu situasi yang berlaku khususnya di kalangan mereka yang disebutkan sebagai stateless people. Kejap lagi nanti mungkin Sis Ramlah nak cerita lebih lanjut, sebab Sis Ramlah sendiri pun dah turun ke padang lokasi, turun ke lokasi-lokasi untuk menyampaikan bantuan. Nanti kita cerita tentang pengalaman tu round kedua. Mungkin untuk pusingan pertama ni sebelum kita berehat, Brother Ijat nak kongsikan pula, baru-baru ni pun dah dilaksanakan pula PKP 3.0 kan, dan ramai juga yang turut mengeluh, mengadu, katanya terkesan ekonominya, emosinya dan macam-macam lah yang terkesan. Macam Brother Ijat dan Islamic Relief Malaysia, apa strategi kita pula untuk PKP 3 ni? Ijat, silakan. Baik, untuk PKP 3.0 ni lah, setelah kami lihat semula daripada bulan 3 tahun lepas dan apa bantuan yang kami berikan, dan yang kami telah bincangkan, pek makanan masih lagi berjalan seperti biasa, diteruskan sebab benda tu ialah perkara yang bantuan yang asas untuk diberikan kepada
inilah penerima-penerima yang memerlukan, dan kami akan memasukkan bantuan seperti cash voucher untuk pada kali inilah, sebab bila kami perhatikan beri bantuan pack makanan ni, benda tu dah ditetapkan barang-barang di dalamnya. Jadi kemudahan bagi penerima yang akan menerima cash voucher dia ada lebih fleksibel lah untuk mereka membeli barang dan keperluan mereka lah. Jadinya yang itulah yang bantuan yang kami akan berikanlah. Dan benda cash voucher ni bukan hanya physical voucher je lah. Sebab sekarang bila kami bertanya tentang dengan supplier apa semua, benda ni boleh didapatkan daripada digital voucher jugalah. Jadi mudah untuk bila kami nak memberi cash voucher, tak perlu kami pergi berjumpa. Kami perlu dapatkan nombor telefon penerima dan kami sharekan saja digital voucher. Dia macam kupon lah macam tu. So penerima dia akan pergi ke supplier supplier yang ni lah, macam voucher ni, dia akan pergi dan ambil scan. So dia lebih cepat. Dan kita tahu kan PKP 3.0 ni dia ada salah satu SOP dia tak boleh lebih daripada 10 km perjalanan. Jadi benda tu itu pun kami akan masukkan dalam ciri antara syarat cash voucher ni. Jadi yang mana berdekatan dengan penerima, yang itulah insyaAllah kami akan carilah supermarket yang berdekatan dengan ni. Sebab benda tu kita kena perhatikan juga benda tu. Sebab kita tak naklah menyusahkan penerima. Benda ni kita nak memudahkannya. InsyaAllah. Sebab dia lebih fleksibel macam Ijat cakap tadi. Maknanya penerima manfaat boleh pilih dan beli, dapatkan barang yang mereka lebih perlukan. Di samping pack makanan yang sebelum ini mungkin dah ditetapkan apa isi kandungan dalam pack makanan tersebut. Itu satu yang sangat membantu insyaAllah rakan-rakan penerima manfaat kita. Okey, kita break kejap. Izzat dan juga Sis Ramlah. Kejap lagi kita ada cerita pengalaman dan cabaran sahabat-sahabat kita di Islamic Relief Malaysia untuk menyampaikan bantuan yang disumbangkan oleh sahabat-sahabat kita. Kalau anda nak terus menyumbang, boleh laju-laju hubungi 0389263434. Ya, ataupun anda boleh berhubung dengan para petugas Islamic Relief Malaysia menerusi WhatsApp 0296379788 ataupun anda boleh layari saja www.islamic-relief.org.my ya. Okey, kita berehat kejap ya. Kita akan kembali kejap lagi untuk pusingan kedua untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Tentunya di Warna Pagi, inspirasi Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Hidupkan rasa cinta Raihana, 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 rahmat makanan sunnah, Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar, Raihana, Raihana, rahmat makanan sunnah, Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksimi Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Ayo kita laksanakan cinta demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia.
Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan menerusi Warna Pagi, dan kita masih bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita pagi ini tentang COVID-19 bersama kita Prihatin, dan kita masih lagi bersama dengan Brother Ijat dan juga Sis Ramlah pagi ini ya. Untuk sahabat-sahabat sekalian, yakinlah apa yang Nabi SAW pernah sebutkan, mana kasat sedekatun min mal, maknanya tidak akan sedekah itu mengurangkan harta kita, malah menambahkan keberkatan, ganjaran, pahala untuk kita. Kan Ramlah kan mungkin nak kongsi macam mana bila turun padang bantu sahabat-sahabat penerima manfaat kan, apa respon, apa luahan hati mereka khususnya kepada para penyumbang ni. Ramlah, silakan. Okey brother, pasal kalau diceritakan tentang setiap beneficiary yang kami pergi tu, selalunya mereka akan masing-masing ada kisah yang tersendiri, ada kisah-kisah yang menyayat hati, keperluan macam perkara-perkara yang membuatkan kita perlu untuk membantu mereka lah. Jadi pada hari ini suka untuk saya kongsikan satu peristiwa yang saya hadapi pada awal tahun inilah ceritanya, sebab pada ketika itu kita tahu kan hujung tahun lepas sampai awal tahun ni Sabah dilanda gelombang COVID-19 yang agak tinggi. Jadi Perintah Kawalan Pergerakan tu sentiasa diperketatkan di mana-mana kawasan yang mempunyai kes yang tinggi, termasuk pula di kawasan saya sendiri iaitu di Sandakan kan. Okay, jadi pada ketika itu saya pergi satu perkampungan ni, asalnya kami mahu membuat assessment, maksudnya sebelum Islamic Relief memberi bantuan, kami akan pergi untuk bertanyakan mereka dahulu apa sebenarnya keperluan mereka, terutama keperluan yang mendesak. Jadi pada ketika itu saya pergi ke sana dan menginterviewlah satu ketua masyarakat mereka, sebab kampung ni dia merupakan kampung masyarakat stateless. Okay, jadi mereka ni memang betul-betul orang cakap buntu, mereka tiada jalan untuk mencari makanan seperti biasa yang mereka lakukan hari-hari. Mereka ni bergantung dengan hasil pertanian dan menjual tanah-tanah organik lah yang mereka buat from scratch. Maksudnya mereka bakar tanah, mereka proses tanah tu untuk jadi tanah tanaman lah macam tu. Tapi masa tu memang mereka tidak boleh bekerja langsung. Jadi yang menariknya, sewaktu saya menjalankan proses penilaian interview tu kan, saya nampak di atas meja tu ada banyak tin susu pekat manis di situ. Dan sepanjang saya interview tu, ada beberapa ibu lah datang bergilir-gilir, lepas satu datang ambil 3 tin susu pekat setiap seorang. Jadi saya hairan, saya tanyalah dekat makcik yang saya interview tu kan, saya tanya, "Makcik, yang ini kenapa? Ini sumbangan orang kan ni?" Saya tanya macam tu lah. And then makcik tu cerita, dia cakap sebenarnya ada seorang hamba Allah ni yang bagi sumbangan duit kepada makcik ni untuk belikan susu-susu formula sebenarnya untuk baby-baby yang ada di kampung tu. Cuma bila makcik tu sendiri berbincang dengan ibu-ibu yang ada di kampung tu yang ada anak kecil, mereka ni risau sebab seperti yang sebelum-sebelum ni kita tahu PKP ni kalau dicakap 2 minggu tidak semestinya 2 minggu, kadang-kadang akan berlanjutan, dan mereka ni risau bekalan makanan mereka ni akan berhenti lepas 2 minggu dan mereka masih tidak boleh keluar bekerja. Jadi sebagai inisiatif mereka, kalau kita beli susu formula pack yang 400 gram tu, makcik tu cakap kami akan bertahan mungkin 1 minggu ke 2 minggu je untuk baby tu minum. Tapi kalau susu pekat manis ni letak sikit-sikit, asalkan air tu jadi putih nampak macam susu, bolehlah bertahan sebulan, sekurang-kurangnya 2 bulan. Macam tu lah. Masa tu kan saya terdiam dan saya terdetik juga dalam hati saya lah. Saya cakap macam sebenarnya orang yang betul-betul dihimpit dengan desakan hidup akibat PKP ni, mereka tidak terfikir sudah tentang zat atau nutrisi yang diperlukan oleh anak-anak. Yang mereka terfikir sekarang ni hanyalah kelangsungan hidup sahaja dulu. Macam tu sekali mereka punya, orang cakap, ujian yang mereka terpaksa tempuh lah sepanjang PKP ni. Cabaran dia maknanya asal ada je lah, asal nampak susu tu putih, anak-anak tu dapatlah dipujuk minum susu. Masya Allah. Kalau nak diikutkan macam Sis Ramlah sebutkan tadilah, kemungkinan bekalan tu terputus bila mana kita nak dapatkan susu formula, harganya lain cerita pula kan. Jadi itulah kita harap kenapa kita perlukan sumbangan daripada sahabat-sahabat kita untuk, Masya Allah,
insya-Allah meringankan beban mereka yang betul-betul memerlukan, mungkin jauh lokasinya macam tempat Sis Ramlah kongsikan tadi, tapi kita ada cara, ada platform, ada channel yang boleh menyampaikan bantuan sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk Brother Ijat pula mungkin boleh kongsikan jugalah cabaran-cabaran untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dalam tempoh-tempoh pandemik COVID-19 ni. Cabaran lain kita? Baik, untuk waktu PKP ni yang pertama sekali cabaran bagi pekerja kemanusiaan ni untuk memberi bantuan untuk turun berjumpa dengan penerima-penerima ni. Yang pertama kita kena mendapatkan pengesahan dokumen. Semua orang perlu mendapatkan benda tu. Jadi pengalaman kami pada 2020 sewaktu bulan puasa, bulan Ramadan, kami pergi beri bantuan kepada seluruh negeri di Malaysia. Jadi setiap negeri tu dia ada flow yang berbeza. Dia ada flow A, dia ada negeri A ni lain, negeri B ni lain, dia kena jumpa orang ni, dia kena jumpa orang. Jadi ia satu pengalaman bagi kami lah. Oh, maksudnya tak boleh pakai satu cara dan terus ke semua. Memang kita tahu cara dia macam ni, cuma kita perlu berjumpa dengan agensi-agensi kerajaan dan bertanya betul-betul bagaimana kami nak pergi tempat ni, apa borang kami perlu isi, apa keperluan yang kami perlu bawa untuk ni. Jadi itu adalah cabarannya, sebab kalau kita just pergi redah je dan benda tu tak mendatangkan image yang baik lah pada kita, yang sebab kita nak membantu orang tapi kita tak ikutlah peraturan yang diberikan. Jadi benda tu tak baik lah. Itulah cabaran pertama yang kami hadapi. Yang keduanya, untuk menyampaikan bantuan, saya boleh katakan untuk cash voucher itu sendiri yang tadi saya sebut tadi, tidak boleh buat masa ini tidak dapat menyampaikan secara menyeluruh. Maksud saya, kita ambil sebagai contoh di kawasan-kawasan yang jauh daripada supermarket itu sendiri. Mereka nak pergi ke supermarket tu menjadi satu satu kesusahan untuk diorang, untuk penerima ni untuk pergi, dan kepada kami untuk menyampaikan kepada mereka juga ialah susah jugalah. Jadinya apa yang inisiatif kami untuk cabaran ini, kami bekerjasama dengan sukarelawan-sukarelawan yang berdekatan untuk cash voucher tu kami beri kepada sukarelawan dan untuk berikan untuk beli barang dan sampaikan kepada yang mana keluarga yang jauh ni. Itulah antara inisiatif kami cuba untuk mengurangkan cabaran ni kepada mereka yang memerlukan bantuan di luar kawasan. Sebab keperluan mereka memang perlu, tapi untuk dapatkan tu sukar untuk mereka keluar. Jadi kita kena datang kepada mereka lah. Dia tak boleh nak tunggu dia orang, nak tunggu penerima ni saja. Itu antara cabarannya lah. Dan kita pun harap macam tu juga untuk para dermawan kita. Kita harap kita tak tunggu, dan sahabat-sahabat kita yang prihatin sentiasa cepat je nak membantu. Dengar je ada kempen nak bantu orang, kita yakin sahabat-sahabat pendengar IKIM khususnya lah, yang laju-laju akan membantu. Terus hubungi Islamic Relief Malaysia untuk bantu sesiapa saja yang memerlukan dalam apa saja kempen-kempen yang dibawakan. Baik, Sis Ramlah, kalau tadi Brother Izzat ada cabaran, Sis Ramlah mungkin ada harapan nak dikongsikan. Silakan. Silakan. Okey, Brother, harapan kita di Islamic Relief Malaysia dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga, harapan kita semoga COVID-19 ini segera pergi dari bumi ni lah, kalau kita cakap macam tu. Supaya kita semua dapat menyambung kehidupan seperti biasa, menjalankan kegiatan ekonomi seperti biasa, sekurang-kurangnya adalah untuk menampung kehidupan, terutamanya kepada golongan-golongan yang sangat-sangat terjejas ini. Jadi teruskan usaha anda, bantu kami untuk bantu mereka yang terjejas dengan menderma melalui kempen kami di Islamic Relief, iaitu kempen rayuan COVID-19 ataupun COVID-19 Appeal. Dan selain itu, kami juga ada beberapa kempen lain yang tengah giat dijalankan sekarang, seperti rezeki kurban, rebuilding Palestine, My Sedekah, dana wakaf sistem air, Save Syria dan sebagainya. Jadi sebarang pertanyaan dan cara menderma maklumat lanjut, anda boleh layari www.islamic-relief.org.my atau hubungi kami di 0389263434. Selain itu, jangan lupa ikuti media sosial kami untuk sebarang perkembangan dan juga maklumat lanjut di Facebook, Instagram, Twitter atau YouTube kami di Islamic Relief Malaysia.
Baik, insya-Allah Hmm. lengkap semua info dan maklumat yang Sis Ramlah dah sebutkan tadi untuk sahabat-sahabat kita terus hubungi dan membantu ataupun menyumbang. Ya, baik untuk pagi ini terima kasih banyak kepada Brother Izzat dan juga Sis Ramlah untuk perkongsian kita pagi ini, dan kita doakan semoga semua urusan dipermudahkan dan semuanya berada dalam keadaan sihat selalu. Stay safe, stay at home ya. InsyaAllah. Dan untuk semua yang penting fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Okey. Baik, jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, itu dia dua orang tamu kita hari ini mewakili Islamic Relief Malaysia untuk Suara Kemanusiaan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian atas perhatian juga untuk Suara Kemanusiaan. Topik pagi tadi kita ada kongsikan dan dari awal pagi tadilah untuk Warna Pagi. Ya betul, dan diharapkan segala perkongsian yang kami bawakan pagi ini dapat memberi manfaat untuk semua dan jangan lupa untuk sebar-sebarkan, okey? Dan insya-Allah kita jumpa lagi esok. Sebelum itu, selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona di Zahra. InsyaAllah Ustaz tenang-tenang sajalah ataupun Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan bersama kita sebentar lagi untuk sama-sama membincangkan tentang forensik keluarga ya. InsyaAllah. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.